أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau tadi kita membaca suratul Fatihah sebagai pembuka majlis kita pada pagi ini, dan kini kita baca sekali lagi insya-Allah suratul Fatihah dengan kita hadiahkan kepada pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, taqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman. Kita hadiahkan juga pahala Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan pahala Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya, kepada semua muslimat yang hadir ziarah pada pagi ini. Semoga pertemuan ini Allah Ta'ala bina ukhuwah dan juga Allah berikan sebesar-besar kebaikan di sisi Allah SWT, dan juga Allah berikan kebaikan di dunia dan lebih lagi di akhirat Allah SWT insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya nak berkongsi dengan ayah, mak, kakak yang dikasihi oleh Allah SWT semua, satu kisah yang didatangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, sambungan daripada kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Kita dah cerita siri pertama, siri kedua, dan ini siri yang ketiga. Dan insya-Allah siri ini siri yang terakhirlah untuk menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Muka surat 260, surah Ibrahim, suratul Ibrahim, muka surat 260, ayat yang ke-35 sehingga ayat 41. Juzuk yang ke-13. Muka surat 260, suratul Ibrahim, ayat ke-35 ayat sehingga ayat 41. Juzuk yang ke-13. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini iaitu Mekah satu negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang menderhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'indaka Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau, iaitu Baitullah yang dihormati ini. Wahai Tuhan, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengetahui apa yang kami telah sembunyikan dan apa yang telah kami zahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, iaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wa Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang mukmin pada hari terjadinya hisab, iaitu hari kiamat. Sadaqallahul azim. Ayah, kakak, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 35 sehingga ayat 41 ni sebenarnya gambaran doa yang telah dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim AS setelah daripada peristiwa pembinaan Kaabah. Dan di dalam doa ni ada sebagai penutup. Yang pertamanya, Nabi Allah Ibrahim minta pada Allah Subhanahu Taala supaya Allah Subhanahu Taala menjadikan Mekah ini sebagai tempat yang aman. Ya, Mekah sebagai tempat aman. Itu permintaan daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diminta juga pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu Nabi Allah Ibrahim ini sebagai ataupun terpelihara daripada penyembahan berhala. Yang kedua diminta doa. Yang ketiganya diminta juga doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati manusia bahagiannya terdorong untuk pergi ke Mekah. Yang ketiganya, keempat, diminta pada Allah SWT, aku dah letakkan sebahagian zuriatku di Mekah, di lembah gersang. Aku dah letakkan sebahagian zuriat aku di lembah gersang, iaitu Mekah. Mekah ni satu tempat yang gersang, tak ada air. Jadi dah letak sebahagiannya di sana. Siapa dia? Iaitu Ismail dan Hajar.
Jadi aku minta supaya kau berikan rezeki kepadanya dan juga berikan buah-buahan. Itu yang kita tengok. Kalau Mekah ni cari pokok buah tak ada. Tapi yang adanya buah. Buah apa yang tak ada? Pokok buah cari tak ada. Tapi buah apa yang tak ada? Kan? Dan juga Nabi Allah Ibrahim AS minta pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala jadikan anak cucunya solat. Melaksanakan solat pada Allah SWT. Dan juga diminta ampun pada Allah dosanya, dosa kedua bapa dan seluruh orang beriman, mukminin dan mukminat. Dan dalam masa yang sama dia juga bersyukur pada Allah walaupun seusia tua, Allah masih lagi perkenankan doanya, iaitu diberikan anak Ismail dan juga Ishak. Kisah kita lihat bermula bila ke mana Nabi Allah Ibrahim AS dia masuk ke Palestin. Dia ada 3 tempat peristiwa. Yang pertama di Babylon, kemudian peristiwa yang kedua di Syam, kemudian peristiwa yang ketiga di Palestin. Bila Nabi Allah Ibrahim AS dia masuk ke Palestin bersama 3 orang. Dia, isterinya Sarah dan juga Hajar ketika tu hadiah daripada Raja Syam. Tu ada cerita sebelum tu. Mereka bertiga pun masuk. Bila masuknya mereka tu dalam keadaan disambut dengan besar. Kenapa? Hebatnya perancangan Allah ni. Allah rancang. Ini dikatakan perancangan Allah. Kadang kita pahit sebab bertentangan dengan perancangan kita. Bila bertentangan dengan perancangan kita, nak macam ni. Tiba-tiba Allah bagi macam ni. Jadi kita rasa, ya Allah, kan, tak bertepatan dengan apa yang kita harapkan. Tapi perancangan Allah tu jauh lebih baik kerana dia tahu, dia maha mengetahui apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku. Allah Ta'ala tahu mana yang paling terbaik untuk kita. Kalau dilihat ketika tu bila berpisah saja di antara Nabi Allah Ibrahim AS dengan Nabi Allah Lut, adik ipar dia. Nabi Allah Ibrahim masuk ke Syam. Nabi Allah Lut pula diperintah pergi ke Sodom. Jadi ketika tu Nabi Allah Ibrahim berikan bekalan-bekalan kepada Nabi Allah Lut AS. Diberikan unta, kuda, makanan, wang, duit dan sebagainya. Sampai di tengah jalan sebelum masuk ke Sodom, dia telah dirompak. Nabi Allah Lut AS dirompak. Habis semua barang-barang. Jadi bila ke mana Nabi Allah Ibrahim tadi, dia keluar daripada Syam tadi, dapat berita. Bila dia dapat berita bahawa Nabi Allah Lut ni dirompak sebelum sampai Sodom lagi. Ada riwayat, 2 riwayat. Satu riwayat kata Nabi Allah Ibrahim dia bawa tentera pergi serang. Tapi riwayat yang kuat, Nabi Allah Ibrahim pergi sendiri. Dia pergi sendiri berhadapan dengan perompak-perompak, bukan perompak sikit-sikit, 30-40 orang perompak. Kalau bahasa kita, kalau bahasa fiqah tu dipanggil qatak tarik. Qatak tarik ni perompak yang duduk tengah jalan, dia tahan orang, dia ambil barang orang. Qatak tarik ni kalau kita baca kitab fiqah, hukuman atas qatak tarik ni bunuh. Hukum hudud atas qatak tarik ni bunuh. Kerja dia duduk tengah jalan, dia halang orang berjalan, dia ambil harta orang, habis. Ni qatak tarik, iaitu potong jalan. Qatak, potong, tarik jalan, potong jalan. Jadi Nabi Allah Ibrahim bila dengar saja adik ipar dia kena rompak tadi, terus dia terus pergi dengan kuda pergi ke tempat tersebut. Sampai kat situ betul adik dia dalam keadaan diikat, barang dia dirampas. Dia serang semua orang tu. Habis semua mati dengan izin Allah SWT. Sehingga akhirnya harta tadi dapat kembali semula kepada Nabi Allah Lut AS. Dan Nabi Allah Lut teruskan perjalanan ke Sodom. Berita qatak tarik ditumpaskan tadi itu sampai ke Palestin. Itu yang bila ke mana Nabi Allah Ibrahim, Sarah dan juga Hajar masuk ke Palestin tu dalam keadaan membawa berita yang sangat hebat. Sehingga kan penduduk Palestin ketika itu rasa hormat sangat kepada Nabi Allah Ibrahim. Sampaikan pembesar-pembesar Palestin pun menghormati Nabi Allah Ibrahim. Itu perancangan Allah sebenarnya.
Bukannya isu rompak tu, isu tu persediaan Nabi Allah Ibrahim nak masuk Palestin. Dia dikatakan perancangan Allah tu, kita tak nampak. Jadi bila masuk saja Palestin, dipendekkan cerita keberadaan Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan dihormati oleh penduduk Palestin dan pembesar-pembesar dia. Ada riwayat kata Nabi Allah Ibrahim itu juga diangkat sebagai pembesar. Kerana kehebatan, keberanian, ketangkasan, hormat. Jadi dipendekkan cerita sehingga sampailah Sarah minta pada Nabi Allah Ibrahim supaya mengahwini Hajar. Bila mengahwini Hajar di Palestin tu, dengan izin Allah, tak lama selepas tu lahirlah Nabi Allah Ismail. Bila lahir je Nabi Allah Ismail, Allah Ta'ala tunjukkan kuasa dia daripada sumpi Nabi Allah Ismail tu ada satu cahaya nur. Bila tanya pada Allah, itulah cahaya nur Muhammad yang akan melahirkan anak ataupun Nabi akhir zaman. Itu yang sayang tu semakin sayang, semakin sayang. Sayang yang pertama tu sayang orang tak dapat anak. Kan dia minta tak putus-putus mak. Salah satu kelebihan Nabi Allah Ibrahim ni, dia jenis orang sabar dan tak putus asa. Dan senantiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Walaupun usia dia 80 tahun, tetap dia doa pada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku berikan aku anak daripada kalangan orang-orang soleh. Pada usia dia waktu tu 80, Sarah beza 10 tahun, 70. Tapi dengan izin Allah, Allah bagi anak yang pertama tadi melalui Hajar. Tak melalui Sarah, melalui Hajar. Allah nak tunjuk lagi berganda-ganda kuasa dia. Tapi kerana kasih sayang yang terlalu tinggi tadi, sampaikan timbul rasa cemburu dalam diri Sarah. Sarah dah boleh cemburu. Sampaikan Sarah sendiri minta supaya Nabi Allah Ibrahim keluarkan Hajar daripada rumah. Jadi sifat cemburu ni mak, ni sifat manusiawi. Saya nak sebut manusiawi. Manusia biasalah mak. Kalau tak cemburu tu pelik. Ya? Dia orang tak cemburu ni dua saja. Yang pertama orang gila, yang kedua mati. Ya bah. Kalau abah balik mak tak cemburu tu, abah pegang kepala mak. Dua je. Sama ada gila ataupun mati. Kalau normal mak, tak cemburu tu pelik lah. Memang cemburu. Kalau kita tengok rumah tangga Rasulullah SAW sendiri pun, Masya Allah. Ya, di antara ujian besar Allah berikan kepada Nabi SAW sifat cemburu isteri-isteri tadi daripada kalangan. Itu manusia. Ya, dikatakan Nabi ni, Rasul ni, dibangkitkan daripada kalangan manusia dan isteri dia manusia. Bukannya malaikat. Jadi Sarah ni kerana terlalu rasa cemburu tadi minta keluarkan daripada rumah. Bila dikeluarkan, bertepatan pula dengan arahan Allah SWT. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim supaya bawa keluar Hajar dan juga Ismail, hantar ke satu tempat. Nabi Allah Ibrahim tanya, wahai Allah nak dihantarkan ke mana? Lalu ketika tu Allah Ta'ala jawab, naikkan ke atas unta, kau berjalanlah sehingga unta tu berhenti. Tak tahu kat mana mak. Dia naik atas unta, siapkan bekalan apa semua sekali, mereka pun berjalan. Hajar bertanya, wahai suamiku, kita nak ke mana? Nabi Allah Ibrahim senyap terus. Tak bercakap apa-apa. Jadi berjalan mak berapa lama mak? Ini bukan sejam, 2 jam. Bukan daripada Ceras nak ke Kuala Selangor. Kan? Ceras nak ke Kuala Selangor tu pun rasa dah 3-4 kali tanya. Bila nak sampai? Bila boleh sampai? Mak, dulu perjalanan unta daripada Palestin nak ke Mekah ni mak, 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Cuba bayangkan Nabi Allah Ibrahim ada atas unta bersama Hajar dan Ismail tadi tu berjalan tu. Dalam keadaan tidak ketahui ke mana tujuan dia. 2 bulan mak duduk atas unta. Jalan sampailah ke satu lembah. Lembah gersang dan bukan jadi tempat laluan. Kerana di situ tidak ada air, tidak ada apa-apa bekalan, pohon tak ada, apa tak ada. Sampaikan memang tak dijadikan laluan langsung. Sebab orang tahu tu tempat gersang.
Dia kalau nak lalu ni mesti ada tempat keperluan di situ. Dekat situlah unta tadi berhenti. Diturunkan Hajar, turunkan Ismail, turunkan kelengkapan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim terus naik atas unta. Pergi. Tinggalkan. Hajar panggil daripada belakang. Wahai suamiku, dia kata, kenapa kau tinggalkan aku? Nabi Allah Ibrahim tak bernoleh-noleh. Kemudian panggil lagi, wahai suamiku, kemana kau nak pergi? Tinggalkan aku ni. Sampai soalan yang ketiga dia kata, adakah ini perintah Allah? Lalu ketika itulah baru Nabi Allah Ibrahim tadi berhenti. Dia tulis, ya benar perintah Allah. Hebatnya Hajar dan tak ada galang ganti isteri sebagaimana Hajar. Apa jawapan dia, wahai suamiku? Kalau ini perintah Allah, maka pasti ada perancangan besar daripada Allah. Cuba bayangkan mak, kalau mak tertinggal kat R&R. Mak tinggal kat R&R, mak. Rasa-rasa mak balik rumah ke, mak pergi Jabatan Agama dulu. Failkan penceraian. Alasan dia, suami saya dah gila. Cuba bayangkan mak, ini bukan R&R. R&R tu ada lagi tandas, surau, kedai makan. Tak tahulah abah angin apa hari tu. Tertinggal. Cuba bayangkan mak, ni tengah tanah gersang. Jadi pendekkan cerita, tinggal kat situ. Terus Nabi Allah Ibrahim balik. Balik ke Palestin mak. Sampai ke Palestin tak lama selepas daripada itu. Beberapa tahun selepas daripada itu. Allah SWT perintahkan kepada Jibril. Saya tak nak cerita yang itu. Sebab itu kan cerita kita. Hajar dengan Ismail tu cerita dekat situ habis. Sampai ke Palestin tak lama selepas daripada itu. Berselang beberapa tahun Allah perintahkan kepada Jibril datang. Menemui Nabi Allah Ibrahim. 3 orang. Dia ketuk pintu rumah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim buka pintu. Bila dia buka pintu mak, tengok ada 3 orang lelaki pakaian yang cantik, kemas. Nampak orang bukan biasa-biasa. Jadi bila masuk saja, dipersilakan kerana seronoknya Nabi Allah Ibrahim ni, diperintahkan pembantu dia supaya masak anak lembu. Di apa tu? Dibakar, dipanggang. Susah bahasa Melayu. Dipanggang mak, anak lembu. Anak lembu ni kalau panggang mak, memang sedap sangat. Orang Arab ni dia makan anak lembu, anak kambing. Kita je orang Melayu ni makan lembu tua, makan kambing tua. Tu yang ada kolesterol. Dia orang tak ada mak. Dia makan anak lembu. Jadi dah siap dipanggang tu, dihidang. Nabi Allah Ibrahim suruh makan. Sila-sila makan. Riwayat sebut penangan yang kuat dia tak makan. Dia tolak. Suruh lagi makan, tak nak makan. Suruh lagi makan, tak nak makan. Nabi Allah Ibrahim ni pelik mak. Macam kita lah, disuruh kambing tak nak makan. Kan pelik kan? Orang kalau tak makan kambing ni memang pelik lah. Sebab orang Melayu kalau kambing ni, doktor dah cakap, pakcik jangan makan kambing. Ni nyawa dekat sini dah ni. Alah, sekali-sekala. Jarang-jarang. Esok mati dah tak makan dah. Esok mati tu, esoknya mati tu. Jadi Nabi Allah Ibrahim pelik, dia pelik. Sampai ke akhirnya dia bertanya, siapa kamu bertiga ni? Daripada mana datang? Dia kata kan. Sebab Nabi Allah Ibrahim sendiri pun tak tahu yang tu Jibril. Kan Jibril kata, saya Jibril. Terkejut. Lah Jibril, padahal tak makan. Saya Jibril, yang ni Mikail dan yang ni Israfil. 3 orang malaikat. Jibril, Mikail, Israfil. Allah perintahkan kami untuk singgah, dia kata. Sebenarnya perjalanan kami ke Sodom. Tapi Allah perintahkan kami singgah bertemu kau Jibril, wahai Ibrahim. Kerana ada 2 perkara yang kami sampaikan. Allah perintah. Yang pertama, Allah SWT perintahkan kepada kami supaya sampaikan kepada engkau. Bagi tahu bahawa kami ni perjalanan nak ke Sodom. Untuk hancurkan kaum Sodom. Itu kaum Nabi Allah Lut. Yang duk buat kerja lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Jadi ketika tu abah, Sarah dia ada dekat belakang pintu. Dia duduk kat belakang tabir, dia pasang telinga. Bila dia dengar saja Jibril datang nak pergi hancurkan Sodom, dia seronok. Sebab selama ni dia risau, adik dia duduk sana. Jadi bila kata Allah perintahkan Jibril, Mikail dan Israfil tadi untuk hancurkan Sodom, dia rasa seronok sangat. Itu yang pertama. Yang kedua pula,
Wahai Ibrahim, Allah perintahkan kepadaku supaya beritahu kepada engkau, isteri engkau Sarah sudah hamil dan anaknya nanti bernama Ishak. Anak Ishak itu bernama Yakub. Kejut Nabi Allah Ibrahim. Bila Nabi Allah Ibrahim terkejut saja, dia kata, Masya Allah, dia kata, mana boleh, dia kata, isteri aku mengandung sedangkan aku orang tua isteri aku. Sarah yang duduk belakang tabir tu bah terkejut. Dia tu keluar. Cuba bayangkan mak, waktu tu, berita tu disampaikan Nabi Allah Ibrahim usia dia hampir 100 tahun. Dan Sarah hampir 90 tahun. Mak jangan angkat tangan Saya tak tanya. Jangan angkat tutup. Cuba bayangkan seorang ibu seusia 90 tahun nak mengandung. Masya Allah. Sarah keluar, dia terkejut mak. Dia kata aku mandul. Dalam riwayat jelas, Sarah sebut, dia kata aku mandul. Dan aku dah tua, mana mungkin aku. Itu yang akhirnya, Jibril kata ini satu pengkhabaran gembira daripada Allah. Bukan hanya sekadar Sarah mengandung. Bahkan Allah Ta'ala terus titipkan nama anak lelaki tadi. Dan juga anak kepada anak lelaki tersebut. Anak lelaki itu namanya Ishak. Dan anak dia namanya Yakub. Dan Allah sebut secara terperinci janji-janji Allah Subhanahu Taala bahawa daripada anak inilah akan lahirnya nanti para nabi dan para nabi tersebut akan diberikan kitab. Nanti Nabi Ibrahim itu dipanggil sebagai ayah ataupun bapa para nabi. Sebab semua nabi itu lahir daripada dia. Jadi setelah daripada peristiwa itu Jibril pun lalu pergi ke Sodom. Nabi Allah Ibrahim bermunajat pada Allah. Dia tanya, wahai Allah, kenapa besar sangat kau berikan kebaikan kepada Ishak, tetapi kau tidak berikan kepada Ismail? Dia rasa. Sebab Ismail ni kecil-kecil lah kena hantar, duduk sendiri kat sana. Ishak ni duduk dengan dia, lepas tu nak bagi pula keturunan Nabi daripada. Apa Allah jawab? Sesungguhnya perancangan aku terhadap Ismail jauh lebih besar. Besar mak. Bila dengar macam tu senyap. Cuba bayangkan Allah bagi pada Ismail Mekah. Allah bagi Ismail Mekah. Allah bagi Ismail pensyariatan kurban. Allah bagi Ismail pensyariatan haji. Allah bagi Ismail anak keturunan Nabi akhir zaman penutup dan umatnya sampai kiamat. Dan dia penghulu bagi seluruh makhluk. Yang tu senyap Nabi Allah Ibrahim. Jadi selepas daripada peristiwa tu Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim pergi ziarah Nabi Allah Ismail. Itu Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawa Nabi Allah Ibrahim ni dia datang ziarah Nabi Allah Ismail ni 3 kali. 3 kali datang. Kali pertama datang, itulah pensyariatan ibadah korban yang kata sembelih tadi tu. Datang kali kedua, ada 2 cerita. Kisah yang pertama, Nabi cerita, iaitu datang ketika tu, datang ke rumah. Waktu tu selepas daripada Hajar meninggal dunia. Lepas Hajar meninggal dunia, Nabi Allah Ismail pun kahwin. Lepas kahwin, waktu itulah Allah perintah kali kedua untuk datang. Bila datang ke rumah Nabi Allah Ismail, dia ketuk pintu, yang buka isteri dia. Ditanya Ismail ada tak? Ismail tak ada. Ismail pergi cari nafkah, cari makan. Lalu ditanya lagi, bagaimana kau siapa? Aku isteri Ismail. Macam mana kehidupan kau dengan Ismail? Baik tak? Tak baik. Susah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Lalu terus, boleh tak aku sampaikan pesan kepada engkau? Boleh. Tolong sampaikan kepada Ismail, bagi tahu minta Ismail tukar tiang seri ni. Tiang seri ni minta ditukar. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim pun berlalu pergi. Tak lama lepas tu tiba-tiba datang pula balik Nabi Allah Ismail. Ini yang dikatakan anak yang soleh. Isteri yang solehah, mak dia isteri yang solehah. Apa tanda isteri yang solehah? Anak yang soleh, dia tahu bau bapak dia. Dia balik-balik, dia bau bapak dia tadi. Dia bau bapak dia, mak. Dia tanya, wahai isteriku, ada orang datang ke? Ya. Siapa datang? Orang tua. Kenal tak? Tak pernah nampak, dia kata. Lalu dia tanya apa? Dia tanya, kau pergi mana? Aku kata nak cari nafkah. Dia tanya macam mana kehidupan kita. Aku kata kita susah. Lepas tu,
dia tinggalkan pesan. Ada di tengah pesan tak? Ya ada. Apa pesan dia? Dia minta kau wahai Ismail tukar tiang seri ni. Tukar tiang seri ni. Tiang seri rumah. Lalu ketika tu Nabi Allah Ismail kata, wahai isteriku, dia kata, kau tahu tak siapa orang tua tu? Tak tahu. Itulah ayahku Nabi Allah Ibrahim. Kau tahu tak kenapa dia minta tukar tiang seri? Tak. Dia minta aku ceraikan kau, pulangkan kau kepada keluarga. Kenapa, Mak? Kerana isteri dia isteri yang tak baik. Apa yang tak baiknya? Mengeluh atas kesusahan. Itu yang ulama sebut isteri mengeluh atas kesusahan, lebih diceritakan kepada orang lain isteri itu adalah seorang isteri yang tak baik. Ni hati-hati. Kemudian datang lagi Nabi Allah Ibrahim. Ketika tu Nabi Allah Ismail dia dah berkahwin dengan satu perempuan yang lain. Diketuk pintu, buka pintu. Dia tanya Ismail ada? Tak ada. Ismail keluar cari rezeki. Kau siapa? Aku isteri Ismail. Macam mana kehidupan kau dengan Ismail? Aku hidup dalam keadaan baik, aman. Senang tak? Senang. Alhamdulillah. Syukur sangat dia kata. Kau makan daging tak? Ya aku makan daging. Kau minum air? Ya aku minum air. Itu kata-kata tu memang Allah Ta'ala create sendiri dalam Quran. Sehingga akhirnya, boleh tak aku sampaikan pesan pada engkau? Minta sampaikan kepada Ismail? Boleh. Minta bagi tahu Ismail jaga dan pelihara betul-betul bingkai pintu ni. Bingkai pintu. Dan tak saya sebut bingkai pintu. Jadi Nabi Allah Ibrahim pun minta izin berlalu pergi. Bila berlalu pergi mak, ketika tu terus Nabi Allah Ismail pun balik. Bila balik saja, ketika tu dia tanya, ada orang datang? Ya. Orang tua? Ya. Dia tanya apa? Tanya kau, aku bagi tahu kau cari nafkah. Bila ditanya lagi, apa pesan? Lalu ketika tu isteri dia cerita ayah dia pesan, lelaki tua tu pesan bahawa dijaga dan pelihara betul-betul bingkai. Wahai isteri kau tahu tak siapa lelaki tua tu? Tak. Ayahku iaitu Nabi Allah Ibrahim. Kejut dia. Lepas tu kau tahu tak kenapa disuruh jaga bingkai? Maksudnya ayahku minta supaya aku jaga engkau elok-elok. Itu kali kedua. Nabi kata kali ketiga pula Nabi Allah Ibrahim datang, Allah Ta'ala perintah lagi supaya membina Kaabah. Itu datang kali ketiga bina Kaabah. Itu yang selepas daripada pembinaan Kaabah, saya tak nak cerita Kaabah pagi ni. Panjang mak. Dan ketika pembinaan Kaabah tu dipendekkan cerita, ada kisah Raja Zulkarnain bersama-sama Nabi Allah Ibrahim membina Kaabah. Itu dipendekkan cerita. Jadi selepas peristiwa datang kali ketiga bina Kaabah, kemudian Nabi Allah Ibrahim balik lagi semula ke Palestin, dan ketika tu Nabi Allah Ibrahim meninggal dunia seusia 200 tahun. Ada riwayat kata 190 lebih. Ada riwayat kata 180, tapi pandangan yang kuat iaitu 200 tahun dan telah dikebumikan, diuruskan oleh Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ishaq. Itu dia. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi pembinaan Kaabah itu adalah masjid yang pertama di atas dunia. Nabi SAW sendiri cerita. Seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, di manakah masjid yang pertama dibina dan siapa yang membina? Masjid yang pertama yang membinanya adalah Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah, dan itulah Masjidil Haram. Dan tanah tu tanah haram. Tanah haram tu Allah telah haramkan daripada awal kejadian langit dan juga bumi. Kemudian ditanya lagi, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, di manakah masjid yang kedua tertua ataupun yang dibina selepas Masjidil Haram? Nabi kata yang kedua iaitu Masjidil Aqsa. Setelah 40 tahun pembinaan Masjidil Haram, dibina pula Masjidil Aqsa. Siapa bina? Iaitu Nabi Allah Yaqub, anak kepada Ishaq. Jadi Allah bagi penghormatan besar kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail atas pembinaan Masjidil Haram, dan Allah muliakan juga keturunan Ishaq melalui pembinaan Masjidil Aqsa. Jadi dia tanya lagi, habis bagaimana pula Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman hanya, kalau bahasa kita, membesarkan lagi Masjid Aqsa tu. Dia besar, direnovate lagi. Itu di tangan Nabi Allah Sulaiman. Cicit, piut Nabi Allah Ishaq. Jadi ditanam di kawasan Masjidil Aqsa, di sebelah daripada makam Sarah. Sarah meninggal seusia
127 tahun. 127 tahun. Itulah mak kisah Nabi Allah Ibrahim ni sangat unik dan tidak ada kisah yang diceritakan secara terperinci dalam Al-Quran kecuali kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Allah berikan kepada kita kisah Nabi Allah Ibrahim ni, Allah nak gambarkan betapa tingginya sifat sabar dan ikhlas yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim yang tidak ada galang gantinya. Tak ada orang boleh ganti ataupun tak ada orang yang boleh menyamai kehebatan sifat ikhlas dan juga sabar yang ada dalam diri Nabi Allah Ibrahim. Sehingga kan mak, berkali-kali Allah SWT puji Nabi Allah Ibrahim di dalam Al-Quran dan dimasukkan Nabi Allah Ibrahim salah satu daripada Nabi Ulul Azmi. Sehingga kan sampaikan kebaikan-kebaikan dan persyariatan di dalam dunia ini semuanya kembali semula berpunca daripada Nabi Allah Ibrahim. Ini hebat. Puncanya apa satu je mak? Yang pertama sekali adalah sifat sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, dalam menerima segala ketetapan Allah, dalam meninggalkan segala larangan Allah ni. Sehingga kan Allah lakarlah dia manusia yang paling baik. Itu sebabnya mak, pengajaran paling besar baca kisah Nabi Allah Ibrahim ni, kita nak diperlihatkan pada diri kita sebagai satu pegangan bahawa dalam melaksanakan titah perintah Allah ni perlukan kesabaran yang sangat tinggi. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata apa? Sabar ni ada 3. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima musibah. Sabar. Hidupnya kena sabar, tahan. Kemudian ikhlas. Ikhlas ni, sabar ni dia masih lagi berat. Tapi naik ke makam ikhlas, ketika tu dia mula rasa lapang atas segala apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada dia. Jadi itulah kita minta pada Allah SWT supaya Allah letakkan iman yang baik dalam diri kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Dia letakkan sifat sabar dan juga letakkan sifat ikhlas yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Semoga kita baik, kita, pasangan kita, anak keturunan kita, keluarga kita, masyarakat kita, kerabat kita dan seluruhnya dalam keadaan baik di dunia dan baik di akhirat dan terpelihara daripada azab neraka Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh lagi majlis dengan tasbih, kafarah dan suatu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.